Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan VN. Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan lagi kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh saudara Muhammad Fitri. Semalam pun kisah dia juga, hari ini pun kisah dia juga. Sebenarnya dia ni banyak kongsikan kisah-kisah pengalaman seram dia. Banyak dia pengalaman seram. Tapi tak apa, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah-kisah yang dia, pengalaman dia lah. Satu persatu pengalaman dia. Harap anda semua bersabarlah ya. Okey. Baiklah. Kisah yang akan dikongsikan pada malam ini mengenai syaitan tutup jalan. Pada tahun 1986, waktu saya umur 9 tahun, darjah 3 masa tu, keluarga saya duduk di rumah teres satu tingkat di Taman Indah Jaya, Keluang, Johor. Ayah saya dulu kerja sebagai anggota tentera jugalah. Jadi memang kami sekeluarga biasa berpindah randah serata Malaysia waktu itulah. Taman perumahan tu adalah taman perumahan yang paling jauh dari bandar Keluang dan dikelilingi oleh ladang getah dan hutan. Yang saya masih ingat waktu tu, rumah penyanyi terkenal Zainal Abidin, kumpulan Headwind, Kita Serupa, duduk di taman yang sama. Saya sebagai satu-satunya anak lelaki dalam keluarga, takkan saya nak main masak-masak dengan adik-adik dan kakak-kakak perempuan kan? Jadi, sebagai anak jantan, tiap petang selepas balik sekolah rendah agama, saya carilah kawan-kawan budak lelaki yang ada kat situ. Dalam geng saya di waktu tu, sayalah yang paling kecil dan paling rendah. Walaupun saya dan geng saya baru umur dalam lingkungan 8 hingga 9 tahun, kami suka main bola style kampung di atas satu kawasan tanah merah yang lapang di tepi hutan. Kami pun suka main tembak-tembak macam askar dalam ladang pokok getah, tangkap belut dalam anak sungai, mandi parit, macam-macam lagi lah. Tapi yang paling kami suka buat waktu tu ialah tangkap burung bayan. Caranya, kami guna satu burung bayan jadi pemikat kepada burung-burung lain. Kami letak pemikat di puncak pokok tinggi, lepas tu sapu gam di ranting-ranting dan dahan pokok. Hasilnya, banyak dapat burung bayan datang dan melekat di dahan-dahan. Kami bela, jinakkan dan buat pertandingan lah. Anak luar bandar lah katakan. Satu hari tu, waktu cuti sekolah, kami 6 orang kawan ni masuk hutan yang tepi padang bola. Sebelum tengah hari nak tangkap lagi burung bayan tu. Hutan ni kami dah biasa masuk dah. Lepas jalan jauh dalam hutan, dah jumpa pokok yang sesuai, kami set up burung pemikat dan sapu gam. Lepas tu tunggu, apa burung pun tak ada. Kami dah lapar, panjat semula pokok. Ambil semula burung pemikat tu, kami nak balik makan nasi di rumah lah. Lapar katakan. Baru berjalan balik, atas tak sampai 5 minit. Tiba-tiba, lorong denai yang kami selalu lalu tu nampak terbelah dua, macam huruf Y. Yang kanan sama macam yang kiri. Kenapa jadi macam ni ya? Kami jadi takut lah. Terus berdiri berkumpul rapat-rapat, tengok sekeliling. Hutan ni nampak macam sama bentuk Kawan saya yang depan sekali ikut denai yang kanan. Kami pun ikut dia rapat-rapat. Lepas lama berjalan, kami sampai ke tempat yang sama. Tempat tadi. Ya Allah, kami bertambah takutlah masa tu. Cuaca mendung dan makin gelap. Saya agak mungkin dah lepas pukul 5. Dia agak mungkin dah lepas pukul 5 petang dan dah tu lah masa tu kan. Bayangkan kami budak-budak umur
8 hingga 9 tahun sesat dan ketakutan di tengah-tengah hutan ni. Tiba-tiba saya teringat ayah saya pernah ajar saya waktu mengaji Quran. Dia kata surah Wadduha boleh tunjuk kita jalan dan jawapan dalam hidup kalau kita sesat nak cari panduan. Caranya baca begini dan jumlahnya begini-begini. Saya pun ajaklah kawan semua baca bersama-sama saya surah Al-Fatihah 1 kali, surah Wadduha 11 kali. Dah macam sesi kelas mengaji pula dalam hutan tu dengan suara kami. Lepas tu, saya tengok di tanah. Saya potong satu akar yang melintang laluan kami tu dan saya campak ke belakang kami. Tiba-tiba, macam magic, denai yang terbelah bentuk Y tu jadi satu. Saya terus pesan pada kawan-kawan, korang, kita jalan je terus, ikut sini. Jangan siapa-siapa tengok belakang. Jalan cepat-cepat. Aku jalan dulu, korang ikut aku. Saya pun jalanlah di depan cepat-cepat dengan rasa takut. Kami nak cepat keluar dari hutan tu. Tapi apalah yang nak diharapkan pada budak umur 8-9 tahun kan? Dah cakap jangan tengok belakang, tapi yang itulah yang mereka nak tengok sangat. Sedang berjalan, tiba-tiba kawan saya jerit, "Hai, tengok tu, aku takut." Saya pun tolehlah belakang. Kawan saya menggeletar sambil tunjuk benda tu. Ya Allah, nampak satu makhluk macam nenek tua. Dia gemuk dan bogel. Mukanya buruk, kaki tempang, rambut mengerbang. Tengah jalan membongkok dengan laju dan muka dia garang kejar kami dari belakang. Lebih kurang macam itulah suara dia. Apa lagi, kami lari laju. Habis semua hutan kami redah lah. Kawan-kawan saya lari potong saya di depan. Saya pula jadi orang yang paling belakang. Aduh, nenek tu rapat mengejar di belakang saya. Tiba-tiba dia rentap dan peluk saya yang sedang berlari. Ya Allah, Tuhan je yang tahu takutnya saya waktu tu. Nak menjerit pun tak keluar suara. Mata saya jadi gelap, tak nampak apa. Dalam mata saya gelap gelita tu, saya meraba-raba cari jalan. Barulah saya teringat pesan ayah saya. Kena yakin yang ayat kursi ini boleh kalahkan mana-mana hantu syaitan pun. Saya pun apa lagi? Kumpulkan kekuatan, terus baca ayat kursi dengan suara kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga sampai ayat wala ya'uduhu hifzuhuma. Saya ulang dengan suara kuat 7 kali. Saya telan air liur dan habiskan ayat kursi tu. Terus setan tu terlepas tangan dia dan dari pegang saya lah. Mata saya terus boleh nampak semula. Saya cepat-cepat toleh belakang. Saya nampak muka buruk nenek tua tu. Terkejut punya pasal, saya tampar muka dia. Wah, berani mamat ni. Saya lari laju-laju sambil mulut tak berhenti baca ayat kursi. Sekejap saja saya dapat keluar dari hutan tu dan sampai ke kawasan lapang tanah merah, iaitu tempat kami main bola tu. Nampak kawan-kawan saya masih ada menunggu saya, tapi semua sedang menangis teresak-esak ketakutan. Bagus semua kawan-kawan saya ni. Setia kawan yang kuat walau masih budak kecil lagi waktu tu. Sampai di rumah, saya cerita pada ayah saya tentang apa yang dah jadi. Ayah saya diam, senyum dan dengar aja. Tapi mak saya macam biasalah. Memang pada saya pun dia berletih. Alah, mak korang pun sama je kan. Sejak dari hari kejadian ketika saya umur 9 tahun tu, saya tekad pada diri sendiri bahawa saya tidak akan lagi takut pada hantu syaitan semua ni. Memang saya tak mahu lagi jumpa dan tak akan mencari mereka. Tetapi kalau saya dah terpaksa berdepan lagi, saya akan lawan
biarpun saya akan mati. Baiklah, sebagai pengajaran, didiklah anak-anak kita dari kecil supaya yakin pada diri mereka sendiri. Anak-anak yang masih kecil lebih mudah nak dibentuk. Jangan sesekali dimomokkan atau diacah-acah mereka supaya jadi takut pada hantu dan syaitan. Ajarlah atau berilah mereka senjata dalam menghadapi apa jua cabaran dan dugaan di masa depan. Sekian. Terima kasih.